Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini perlu definisi jelas terhadap penurunan had umur belia 40 kepada 30 tahun. Perinciannya kita langsung saja bersama Buma Win di Kuching, Sarawak. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Penurunan had umur belia 40 kepada 30 tahun oleh Kerajaan Persekutuan bermula Januari ini perlu definisi jelas. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, perkara tersebut perlu diterangkan kerana ia turut mengehadkan tahap umur usahawan yang memerlukan sokongan. Sarawak katanya tidak mengikut penetapan had umur baharu tersebut kerana ramai mula berjinak dalam dunia perniagaan di awal umur 30-an. Had umur baharu tersebut juga dijangka menyukarkan hasrat mereka yang berumur 30-an untuk mengakses kepada pelbagai bentuk program disediakan kerajaan sebelum ini. Datuk Seri Haji Abdul Karim berkata demikian pada majlis makan malam selamat datang Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Sabarkas Negeri Sarawak di Kuching malam tadi. Sabarkas menghimpunkan delegasi seramai lebih 400 ahli dan exco dari 78 cawangan dan terbesar untuk menghadiri Perhimpunan Agong 3 tahun sekali TGM Sabarkas di Kuching malam tadi. TGM yang berlangsung sehari itu turut merupakan sambutan Jubli Emas 50 tahun sejak penubuhan Sabarkas sejak 1973. Hadir sama ialah seramai 46 calon yang dijangka bertanding untuk jawatan exco bagi tahun 2023 hingga 2026 dan Setiausaha Agung Sabarkas Negeri Sarawak Tuan Haji Syafi'i Haji Ahmad. Seorang guru wanita di daerah Serian kerugian kira-kira RM270,000 selepas menjadi mangsa kes penipuan pelaburan yang tidak wujud. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manja Atta dalam kenyataan medianya berkata, wanita berusia pertengahan 40-an itu mula terperdaya dengan iklan pelaburan saham di laman Facebook. Mangsa kemudiannya dimasukkan dalam satu kumpulan di aplikasi WhatsApp dan diminta untuk mengikuti kelas melalui laman sesawang yang diberikan bagi mempelajari cara-cara membuat pelaburan tersebut. Melalui pelaburan terbabit, mangsa yang berminat ditawarkan pulangan keuntungan sebanyak 10% bagi setiap pelaburan. Guru tersebut kemudiannya melakukan 9 kali transaksi pindahan wang secara berperingkat ke dua akaun bank yang berbeza berjumlah kira-kira RM270,000 dari pertengahan hingga hujung bulan lepas. Mangsa menyedari telah ditipu apabila wang pelaburan tidak dapat dipindahkan ke dalam akaun bank simpanannya. Baik, pihak bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pedawan masih berusaha mengesan sebuah kereta jenis Perodua Kenari berwarna gelap berhubung dengan kes kemalangan maut di Jalan Batu Kitang, Kuching yang berlaku pagi semalam. Sehubungan itu, IPD Pedawan menerusi hantaran di laman Facebook memohon orang ramai yang mengetahui atau melihat kejadian tersebut supaya tampil untuk membantu siasatan. Mereka boleh menghubungi Pegawai Penyiasat Trafik Inspektor Kenneth Trapius di talian 014-982-8198 atau Penolong Pegawai Penyiasat Trafik Sarjan Major Lan Peter di talian 011-2910-1032. Menurut kenyataan tersebut lagi, kemalangan maut yang berlaku kira-kira pukul 11 pagi semalam melibatkan dua buah kenderaan iaitu Perodua Kenari dan Proton Wira serta sebuah motosikal jenis Yamaha Y15ZR. Kemalangan dipercayai berlaku apabila motosikal tersebut melanggar bahagian belakang kereta Perodua Kenari sehingga menyebabkan pemboncengnya tercampak ke laluan bertentangan sebelum digilis oleh sebuah Proton Wira. Pembonceng terbabit telah meninggal dunia semasa menerima rawatan di Hospital Umum Sarawak. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Semua 382 kedai makan berlesen di kawasan Kuching Utara sudah bekerjasama dengan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU untuk memastikan kebersihan tandas awam berada pada tahap maksimum dan terbaik serta sentiasa dipertingkatkan.
Menurut Datuk Bandarnya Hilmi Othman, terdapat 166 premis makan tidak berlesen menyebabkan pemeriksaan tandas tidak dapat dibuat kerana tiada rekod. Justru, mereka diberi masa sehingga Mac tahun depan untuk memohon lesen dan tindakan tegas akan diambil di BKU jika penyedia makanan gagal berbuat demikian dalam tempoh tersebut. Langkah ini perlu demi kesihatan awam, terutamanya untuk menyediakan tandas selesa dan bersih kepada orang awam. Walau bagaimanapun kita menyeru pihak-pihak awam, ini bukan tanggungjawab pihak-pihak otoriti seperti di BKU dan juga pihak kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan. Ia merupakan juga adalah tanggungjawab orang awam untuk memberi kerjasama untuk memastikan bahawa tandas awam ini terpelihara kebersihannya pada tingkat yang lebih. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan seminar Hari Tandas Sedunia di BKU di Pusat Convention Borneo, Kuching. Jelas beliau, sehingga November tahun ini, di BKU sudah membuat 11 kali pemeriksaan setiap bulan ke atas tandas-tandas awam di bawah seliaannya. 25 tandas diberi anugerah 5 bintang, 4 bintang kepada 70 tandas, manakala 130 tandas menerima 3 bintang. Sementara itu, dalam perkembangan lain, orang awam diminta mengelak memberi makan kepada burung merpati di sekitar tebingan Kuching bagi mengelak kejadian 41 ekor burung tersebut mati disyaki akibat diracun pada Ogos lalu berulang. Datuk Bandar Dewan Bandari Kuching Utara di BKU, Hilmi Othman berkata, pihaknya sudah membuat pemeriksaan termasuk tahap kebersihan di kawasan terlibat. In the event they don't purposely try to feed, they feed it but not purposely to injure atau to poison the lovely pigeon that we have. If that is the case, I think we should avoid by giving them feeding this lovely pigeon in particular to areas. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditanya mengenai perkembangan siasatan berkenaan kematian 41 ekor burung merpati berkenaan. Terdahulu, beliau merasmikan seminar Hari Tandas Sedunia di BKU di Pusat Convention Borneo, Kuching. Tambah Hilmi, ia merupakan kes terpencil namun menyebabkan warga sekitar marah dan sedih. Saudara, pelajar digesa agar berebut peluang pendidikan percuma yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak dengan belajar bersungguh-sungguh hingga berjaya agar dapat menyumbang untuk memajukan negeri ini satu hari kelak. Ahli Parlimen Batang Lupa Muhammad Shafizan Kipli berkata, Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng amat menekankan bidang pendidikan di mana kerajaan negeri akan menyediakan pendidikan percuma yang akan bermula pada 2026 di institusi pengajian tinggi milik Sarawak. Dalam hal ini, beliau mengingatkan ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk akhlak pelajar serta menentukan keputusan cemerlang tanpa menyerahkan sepenuhnya tugas itu kepada guru di sekolah semata-mata. Tegasnya, pendidikan adalah perkara nombor satu bagi setiap ibu bapa kerana ia dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka sekeluarga jika anak-anak mereka berjaya hingga ke Menara Gading. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Kecemerlangan Tingkatan 5 di SMK Beladin Pusa semalam. Muhammad Shafizan berharap agar warga pendidik di SMK Beladin dapat bersama beliau membincangkan bagaimana untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMK Beladin bagi membolehkan keputusan cemerlang pelajar di SMK Beladin. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Berman, terima kasih. Baik, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini.